Bersama kita menjelang final Piala Malaysia, juara 3 kali kejohanan ini bersama Selangor, Asmawi Bakiri. Apa khabar Mawi? Baik, Akbar. Dah ready ke nak final ni? Okey. Okey ya? Ya. Baik, bicara kita sebenarnya mungkin lebih enaklah tentang KL City FC berbanding JDT Mawi ya, sebab yalah ini sejarah baru untuk mereka. Ya. Jadi mungkin Mawi boleh kongsikan keterujan Mawi melihat KL kembali ke final Piala Malaysia Mawi. Okey, kalau teruja tu sudah tentu Akbar kerana pasukan yang dilihat dah tak ada dalam peta bola sepak Malaysia untuk sampai ke final, akhirnya berada dalam pentas final cukup-cukup terbaik untuk Kuala Lumpur sendiri. Dan selepas 32 tahun yang Fina maklumkan tadi tu memang satu tempoh yang lama. Kalau ikutkan itu zaman kegemilangan saya zaman saya nak berjaya dalam bola sepak, KL dah masa tu cukup-cukup berjaya. So kali ini kembali dalam pentas, cuma mungkin sedikit pasukan yang dia nak lawan tu memberikan satu gap yang besar kepada KL City. Tetapi apa yang mereka ada sekarang untuk Kuala Lumpur City cukup-cukup membanggakan kepada semua pengurusan dan pemain-pemain sendiri. Okey, baik. Mawi, KL ni dia orang ni pernah hadapi masalah kewangan yang sangat menguncing. Pemain-pemain berhijrah tinggalkan tim. Masalah buki dan sebagainya. Jadi apakah sebenarnya faktor yang mengubah identiti KL ni dalam masa yang singkat? Nah, sekarang ke final pula. Okey, kalau identiti apa yang berlaku dengan masalah sebelum ni, kita ambil jangka masa yang ke-10 tahun ke bawah ni, memang isu-isu yang Akbar sebutkan tadi membelengui pasukan Kuala Lumpur sendiri. Diorang ni masih dalam bola sepak, masih dalam perancangan bola sepak dalam Malaysia ada lagi, tetapi faktor-faktor yang menyebabkan mereka agak tercicir jauh. Tetapi kalau masa singkat ni, apa yang ada pada Kuala Lumpur ni, saya letakkan di atas bahu sebenarnya Coach Bojan Hodak. Oh, okey. Itu penada aras ya. Mungkin sedikit faktor pengalaman Coach Bojan yang berada di Malaysia begitu lama, dah bawa semua tim hampir separuh pasukan dalam Liga Malaysia. Dia dah tahu dah seni lenggok masalah dalam bola sepak Malaysia. Akhirnya dia kumpulkan rangkuman tu semua berada dalam Kuala Lumpur, bukan senang. Dibantu juga dengan rakan kita sendiri itu Stanley Bernard yang bekas pemain yang berada dalam Kuala Lumpur untuk buat pencaturan pengurusan, bawa masuk Bojan untuk atur pemain dan mengatur pemain di dalam perlawanan saja, menyebabkan itu faktor-faktor Kuala Lumpur bangkit. Okey. Majoriti pemain KL tak pernah beraksi di final dalam apa-apa kejohanan kecuali Indra dan juga Syukwadan, dua pemain senior. Jadi apakah Mawi ini dianggap kekurangan yang mampu meragut peluang KL di final? Kalau nak diambil kira pemain saja nak beraksi dalam satu perlawanan final, mungkin saya tak anggap itu sebagai satu kekurangan ya Akbar. Mungkin kerana faktor pengalaman dah pernah bermain saja membezakan dengan perlawanan sebenar pada esok malam. Tapi pada masa sama, betul, saya tak nafikan mungkin ada sedikit faktor nama-nama yang nama-nama pemain yang dalam Kuala Lumpur yang beraksi tu, yang akan beraksi tu tak akan memberikan kesan yang jauh nanti dalam waktu perlawanan final tu nanti. Betul, bukan mudah sebenarnya perbezaan bermain di peringkat final, terutama Piala Malaysia dengan persekitaran sekarang ni, penyokong dah boleh masuk dengan dia punya suhu dekat situ nanti. Memang sebab kita bukan lawan dalam liga, dalam bentuk liga kalah ada menang, tapi hanya satu perlawanan saja untuk dapatkan piala. So saya anggap majoriti pemain Kuala Lumpur, walaupun dalam kiraan saya kat sini mungkin ada 3-4 orang kalau kesebelasan itu diturunkan tidak pernah beraksi dalam pentas final, tapi keseluruhan pemain ada pengalaman yang sampai peringkat tu. Okey, Mawi, kita beralih kepada JDT. Mereka seolah untouchable, jauh lebih berpengalaman serta jadi pilihan utama. Mawi setuju dengan faktor itu? Ya, faktor itu sebenarnya kalau boleh ditambah lagi Akbar, kekuatan untuk pasukan JDT sendiri. Kalau kita lihat nak compare, of course rekod JDT yang ada ni cukup banyak Akbar. JDT salah satu pentas yang cukup berbeza dan berlainan. Ada faktor kemenangan unbeaten daripada 2013, 700 gol Batson dah skor dalam keseluruhan daripada 2013. Leading scoring, leading team yang tak pernah kalah di tempat sendiri. So bawa kepada bermain di Kuala Lumpur walaupun dianggap neutral, tetapi mereka ada kekuatan tersendiri dari segi head to head.
daripada pengurusan, daripada pasukan ke semua, Dia banyak menang lah. dia banyak menang. Okey, walaupun dia boleh katakan ada banyak faktor yang dia boleh menang, sudah tentu mesti ada sikit kelemahan. Ia pada JDT yang boleh menjadi peluang kepada KL, ataupun sebenarnya JDT ni memang sukarlah untuk dikalahkan dalam apa faktor dan apa sisi sekalipun. Okey, kalau faktor nak dikalahkan memang agak sukar dari segi atas on paper ataupun nak buat movement pasukan lawan KL nak bertembung dengan JDT ni, Akbar. Saya tak nampak dekat mana nak boleh dikalahkan lagi ketika ini. Tetapi kalau faktor boleh dikalahkan, boleh berlaku jika Boleh, okay. Jika selalunya, Akbar, bila perlawanan peringkat begini, kesilapan pemain individu berlaku. Contoh, mungkin ini jangkaan saya kalau nak mereka tewas, kesilapan pertahanan, ada sepakan penalti, kesilapan pemain selalunya di bahagian pertahanan dan penjaga gol lah, membuat kesilapan mudah. Dan itu boleh menyebabkan punca-punca kekalahan daripada pasukan JDT sendiri. Kalau dia ambil kira faktor sebab tak banyak pasukan JDT kalah kan. Jadi saya nak tengok sedikit faktor kesilapan. Saya ambil pada tahun ini aja Liga ketika mereka tewas dengan Terengganu adalah kesilapan di bahagian pertahanan. Bocor. So itu saja tanda aras JDT yang boleh ditewaskan. Okey, baik. Dua-dua pasukan ini dibimbing oleh dua jurulatih profesional, jurulatih asing, Benjamin Mora dan Boyan Huda. Apa kelebihan yang dimiliki oleh setiap jurulatih ini? Ya, saya tak nafikan kedua-dua pasukan, kedua-dua jurulatih ini memiliki kelebihan tersendiri. Kalau saya singkatkan aja, Coach Bojan berada di kancah bola sepak Malaysia ni dah cukup lama, tempoh masa yang lama. Sama juga dengan Benjamin Mora. Saya rasa Benjamin Mora walaupun dia sebelum ditugaskan jurulatih utama, dia dah berada di sini pun dalam satu jangka yang lama. Berbeza, mungkin persamaan ni adalah kerana saya lihat berada di dalam pasukan lama ataupun dalam persekitaran bola sepak Malaysia ni lama ada membantu mereka kedua ini. Dan semestinya falsafah kedua pasukan ini berjaya dibawa oleh dalam pasukan dan pemain itu sendiri yang menyebabkan kedua jurulatih ini memiliki satu nama yang besar. Okey, mari. Last but not least, besok kita boleh preview lagi sebelum kick off. Jangkaan kesebelasan utama untuk KL City dan JDT final. Okey, saya tak nak menyebut siapa dulu, tetapi selalunya saya ambil keseluruhan pasukan yang menang ataupun perlawanan yang menang ketika itu akan start dengan pemain yang sama, Akbar. Dan jangkaan saya kedua-dua pasukan ini akan menurunkan pemain yang sama. Kita ambil kira perlawanan terakhir mereka, mungkin campur sedikit pemain gantian ketika itu, tolak pemain yang mungkin ada kad kuning, kecederaan, kad merah dan kad merah untuk JDT. Tetapi berbeza, JDT pemain kad merah ke, pemain itu kecederaan ke, yang masuk pemain ganti itu pun memiliki sama kualiti yang cukup baik. Sedikit kelebihan pada besar untuk JDT, tapi tak boleh dipandang rendah sebagai pasukan underdog untuk Kuala Lumpur kerana mereka nothing tulus untuk besok. Saya ulangi balik Mawi, JDT memang hebat, tapi saya mahu ada sejarah baru dilakar di Bukit Jalil. Okey, terima kasih Asmawi Bakiri. Baik, sama.